Ibar hanyut tengah lautan, manusia hidup penuh hayalan, mengikut rentak perubahan zaman, dipukul angin di awalan. Kabur mata kerana harta, rosak minda kerana jiwa, hidup biar yang sederhana, jangan sekali bermuka-muka. Ingati dia senantiasa, walau jauh kaki melangkah, agar hidup diberkatinya, tiadakan ada rasa sengsara. Kata iftitah sudah terkata, wahai insan hayatilah, agar dapat menjaga ifah, moga ifrit tidak akan menyapa. Ingati dia senantiasa, walau jauh kaki melangkah, agar hidup diberkatinya, tiadakan ada rasa sengsara. Kata iftitah sudah terkata, wahai insan hayatilah, agar dapat menjaga ifah, moga ifrit tidak akan menyapa. Kata iftitah sudah terkata, wahai insan hayatilah, agar dapat menjaga ifah, moga ifrit tidak akan menyapa. Istimewa. Terima kasih abang. Okey, best. Sebentar lagi kita akan mulakan acara. Terlebih dahulu majlis ingin mengucapkan terima kasih kepada anda semua yang sudi bersama kami. Dan untuk memulakan acara pertama, kita ingin undang saudara Tuan Ghazali As-Sudi untuk membaca doa pembukaan. Boleh saya minta sedikit masa untuk beliau? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan limpah rahmat dan inayahnya, maka diberinya kita nikmat kesihatan dan dapatlah kita berkumpul pada petang yang berkah ini. Saya selaku wakil daripada penganjur ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada diri sekalian yang mana sudi meluangkan masa pada petang ini. Dan pada petang ini, semuanya tahu tujuannya ialah untuk mengeratkan kekeluargaan. Mudah-mudahan dengan silaturahim kita dan untuk menguatkan ukhuwah kita, maka datanglah semua mudah-mudahan ke sini dengan tema yang tercatat di hadapan ini, Pesta Keluarga Senandung Muhibah. Dan pada petang ini saya tak jadi MC ataupun juruacara. Yang juruacara ialah Encik Hamzah kita yang handsome ni di hadapan ini. Dan sebelum kita mulakan majlis pada petang ini, sama-sama kita bermohon kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan majlis akan kita hadapi, mudah-mudahan akan kita utarakan pada petang ini mendapat keredaannya insyaAllah. Dan sama-samalah kita membacakan suratul Fatihah. Mudah-mudahan majlis ini dalam keadaan yang alhamdulillah, dengan Allah. Dan mudah-mudahan
keberkatan Al-Fatihah ini. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan iman, ketenangan, ketabahan dan kesabaran, keredaan dan keberkatan di dunia dan di akhirat. InsyaAllah dengan berkat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk tidak berpuasa, kita lagi saya menjemput Nabaga Haji Hamzah untuk memimpin Haji, kalau dia malu cakap Haji Hamzah kita, dia terperanjat. Ya. Saya menjemput Haji Hamzah untuk memimpin majlis kita ini. Dan saya sudahi dengan wabillahi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila cakap Haji menggeletar tangan aku. Okeylah, baik. Selamat datang kepada anda semua ke Fiesta Keluarga Senandung Muhibah. Saya rasa tidak salah untuk anda semua memberi tepukan untuk diri sendiri. Beri tepukan. Kerana hari ini saya nak katakan seluruh satu dewan ni adalah keluarga semua, betul? Dari datangnya daripada, saya nak turun bawah boleh bang? Aku turun. Yeah. Okey, baik. Hari ini saya macam berasa kagum kerana pertama kali diundang untuk menjadi juru acara bagi acara kekeluargaan. Saya boleh lihat daripada 4 keluarga. Boleh tak kita beri tepukan kepada keluarga dari Kumpulan Merah, dari keluarga Batra. Kita beri tepukan. Keluarga Merah ini ya. Okey, sini. Yang kedua, daripada keluarga Biru Samania, betul? Tepuk pastilah. Ya, seterusnya keluarga dari Kumpulan Hitam, bukan Black Scorpion, tapi keluarga dari Kumpulan Cik Ramli kita. Itu betul. Ini satu Cik Ramli. Di belakang sana mesti yang seorang ya. Ya, baik, alhamdulillah. Dan seterusnya keluarga dari kumpulan beige ataupun warna coklat, kumpulan keluarga Jamia, betul? Betul kan? Macam kuat sikit dah. Sampai bangun-bangun nak bangun pun boleh lah. Okey, guys. Macam National Day pula aku rasa. Okay, baik, tidak lupa. Oi, di jalan lalu macam tuan putri. Okay, baik, jangan lupa yang kita ada 4 keluarga Tidak lupa komiti jawatan kuasa yang bertugas. Mereka bertugas semua menyediakan acara pada hari ini. Kita beri tepukan kepada komiti member yang serba hijau termasuk saya. Yang warna hijau kat tangan sikit. Anda manggil tuan hitam pun belang-belang buka kat tangan. Oh, okey. Okey, yang ini kena anak-anak kita pun dari kumpulan mana? Nak komen Manchester merah. Apa ni ada hijau? Ni anak aku lah. Okey, baik. Hari ini sungguh padat acara telah disediakan oleh jawatan kuasa. Saya harap saya minta kerjasama anda. Yang penting kita relax, kita santai dan kita tenangkan fikiran pada hari ini. Saya boleh jadikan acara penutup sebelum kita melangkah ke bulan puasa, betul InsyaAllah, dan mudah-mudahan kita doakan semua yang berada di sini sihat-sihat hendaknya. Dan saya suka abang yang pakai songkok hitam ni daripada kumpulan keluarga, nanti dia cek Jamia, betul? Satu kali saya pandang dia dah senyum. Ingat senyuman itu satu sedekah. Tapi jangan senyum sorang-sorang. Dia jadi lain lah, Masya Allah. Apa aku buat? Okey, baik. Dengan tidak membuang masa lagi, kita persilakan acara yang pertama. Boleh? Kita persilakan. Jangan pekik. Dia pekik juga tak peti. Ni, saya pun dulu gitu juga. Okey, baik. Acara pertama pada hari ini kita persilakan Saudara Firdaus dengan persembahan silat pembukaan sebagai pembukaan. Kita beri tepukan paling gemuruh buat Saudara Firdaus.
Bukan aku, bukan nak silat Okay, baik, kita beri tepukan sekali lagi kepada saudara Firdaus. Dan ketua bagi persembahan silat ni ialah saudara Muhammad Noor. Kita beri tepukan kepada saudara Muhammad Noor. Tekan tangan sikit lah. Tekan tangan sikit lah. Punya manis gigi satu tak ada. Alhamdulillah. Dan sebenarnya saya nak bagi tahu hari ini betul-betul saya kagum lah macam-macam acara yang anda sendiri, keluarga anda sendiri yang membuat persembahan dengan persiapan. Tadi saya datang ada yang persembahan akustik, ada yang dramanya lain. Nak tahu nanti kita akan ketengahkan dan nak bagi tahu lagi lah bahawasanya acara silat ni persembahan silat, kalau anda nak membuat persembahan silat perlukan latihan. And ladies and gentlemen, don't try this at home. Okay, ini semua perlukan latihan yang secukupnya sebelum anda membuat. Sedangkan persembahan silat untuk majlis kahwin, majlis persalinan perlu latihan juga. Baik, ucapkan terima kasih kepada tetamu terhormat kita. Sebelum saya memanggil undang beliau adalah pekerja sosial bebas, pakar motivasi dan juga pakar perunding cara keluarga, pelatih kursus rumah tangga bagi Menteri Pembangunan Masyarakat Belia dan Sukan MCYS. Dengan bangganya kita beri tepukan pada tetamu terhormat kita, pada Puan Muzayana. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Okay. Ini pertama kali saya diundang selaku tetamu terhormat. Terima kasih Ira. Memula rasa gamang. Bila saya beritahu mak saya terperanjat. Lepas tu dia ketawa. Cakap, siapa yang nak undang kau tetamu terhormat ni? Kau budak muda, nanti orang tua itu semua ingat siapa budak ni, dah lah bukan ahli keluarga. Jadi saya beritahu Ira lah. Saya kata, betul ke ni? Saya selalu mengendalikan bengkel, mengendalikan ceramah dan sebagainya, buat kursus. Jadi ini kali pertama. Jadi dengan rasa rendah hati yang teramat sekali, saya berdiri di atas sini sebagai seorang ibu. Pertama sekali lah kerana saya lihat diri saya sebagai seorang ibu dahulu, sebagai seorang isteri dan juga seorang anak. Jadi saya amat gembira sekali kerana hari ini diberi peluang untuk berkongsi. Dia tempias sikit ambil aura daripada keluarga yang amat akrab. Saya diberitahu oleh Ira, ini hanya ahli keluarga terdekat saja, sebelum masuk paduai, sepupu dan sebagainya. Kalau itu nak kena buat kat Hilton besar sikit ataupun kat stadium. Jadi hari ini saya akan menyentuh sedikit je lah, nak kasihkan peringatan, mungkin kata-kata perangsang kepada keluarga, kerana keluarga adalah institusi masyarakat yang paling penting sekali. Tapi hari ini kita tahu kalau kita tak jaga betul-betul, ia mudah rapuh, mudah goyang. Kerana cabaran ni amat hebat. Satu daripada 4 perkahwinan berakhir dengan perceraian. Jadi kalau kita gagal ataupun silap pandang, sibuk sangat buat kerja, tapi tak ingat pula tentang ahli keluarga, suami isteri di rumah, dan besar kemungkinan kita akan kehilangan mereka. Jadi saya ada sedikit pointers sajalah untuk pasangan suami isteri, untuk anak dan juga untuk obok-obok yang lebih matang daripada saya. Kerana dugaan kedua, sebaik anak saya dah besar-besar sikit.
Dulu saya pun macam gini juga, nak kena jaga 3-4 orang. Saya ada 4 orang puteri. Jadi tak berkesempatan menjaga seorang jaga idaman kecil molek macam tu Jadi tips aja, sedikit tips untuk pasangan, keluarga, harmoni. Siapa di sini yang dah bertunang dan akan mendirikan rumah tangga? Apa pun nak kata apa? Sembarang aja Jangan. Okey. Perkahwinan itu satu ibadah, sunnah dalam agama Islam. Jadi banyakkan Allah meletakkan dia sebagai satu amalan. Maknanya setiap apa yang kita buat, daripada cari kerja, sapu rumah, masakkan suami, menjaga, kasih tuition, mengajar anak sendiri, ini semua adalah amalan. Dapat pahala. Pahala orang yang sudah berkahwin berganda-ganda daripada kita punya solat, kita punya puasa, kita punya saya tak boleh kata perkataan kita ada budak-budak bawah umur. SEK pun ibadah juga Ada budak-budak kecil ni tak boleh gunakan perkataan itu, melainkan awak bersedia untuk bila anak tanya ibu apa tadi, makcikku cakap apa. Jadi semua adalah satu ibadah. Jadi maknanya kita mesti tahu bahawa perkahwinan, rumah tangga memang sukar, memang susah. 5 tahun pertama adjustment. Nak adjust dia punya tabiat, dia punya tabiat. Itu semua makan masa. Bila dah pasangan, suami isteri pula, lepas tu ada anak. Jadi peranan tu berubah. Jadi yang ingin yang baru bertunang, nak ingin berkahwin, dalami dulu tentang tanggungjawab sebagai suami isteri. Saya nak highlight sedikit suami selaku ketua keluarga, imam-imam ni semua. Bukan hanya mencari nafkah, tapi saya nak tekankan di sini tentang ilmu. Kerana hukum hakam agama juga adalah wajib untuk anda membimbing isteri dan anak-anak. Jadi kalau tidak berkemampuan, pastikan anda hantar sama-sama pergi kelas agama, sama-sama mendalami peraturan. Saya menggunakan peraturan kerana dalam agama Islam kita, hubungan suami isteri pun ada peraturan. Dalam keluarga semua ada peraturan. Islam is a very complete religion Maknanya ada guidelines, ada garis pandu, ada tunjuk ajar yang boleh kita ikuti supaya rumah tangga kita kekal Dan suami mesti ada visi. Ungkapan orang putih, if you fail to plan, you plan to fail. Kalau kita gagal merancang, maknanya kita merancang untuk gagal. Kita dah tahu perkahwinan ni adalah sesuatu yang sukar sekali. Jadi kita mesti ada plan ayah-ayah, suami-suami mesti ada plan. Mereka yang bertunang-tunangan ni, pastikan bakal suami anda dah ada plan. Dalam 3 tahun, 5 tahun nak tinggal kat mana, duit simpanan berapa dan sebagainya. Nanti bila dah ada anak, nak hantar sekolah madrasah ke, sekolah aliran biasa, sekolah dan sebagainya. Mesti ada plan. Kalau tak ada plan, susah kerana rumah tangga itu risikonya tinggi untuk gagal. Jadi kalau tak ada plan, co-pilot bakal isteri ataupun isteri sekarang, make sure suami ada plan. Isteri pula selaku co-pilot, pemimpin yang membantu ingatkan suami. Kita pada tanggungjawab sendiri. Kita harus melayani suami, menjaga rumah tangga dan mendidik anak-anak. Ibu-ibu, we are the first school kita madrasah pertama untuk anak-anak. Jadi jangan ingat, oh tak, saya dulu sekolah tak pandai jadi tak boleh ajar. Tak, sekarang kat sekolah pun banyak bengkel-bengkel. Pergi sekolah, belajar macam mana nak mengajar matematik. Tak payah ajar, awak duduk sebelah dia, kita tunjukkan keperhatian. Dia nak semangat, dah cukup. Apa saya pun tak sekolah, mak saya primary school, bapak saya P6 tapi alhamdulillah kerana dorongan kita boleh mencapai kejayaan. Anak-anak kita pastinya mesti lebih cemerlang dan lebih berjaya daripada kita, betul tak? Betul kita dulu struggle, mak bapak saya pun struggle. Pakcik-pakcik di depan sini semua struggle. Dulu banyak tak ada, tapi sekarang banyak yang kita ada. Jadi anak-anak pastinya mesti lebih cemerlang. Saya nak ingatkan ilmu apa, be more positif. Jangan ingat, anak orang lain aja boleh pergi universiti. Sekarang Singapura dah ada 4 universiti, anak kita pun boleh. Jangan beri alasan kenapa tidak kita. Jangan cakap, kita tak boleh lah, anak saya malas lah, anak saya gini lah. Dah keluarga kita semua keluarga lembab. Tak ada. Keluarga semua cemerlang. Dalam Islam katakan kalau kita berusaha, insya-Allah boleh berjaya. Jadi jangan takut. Jangan jadi keluarga yang takut. Ibu bapa jadi contoh teladan anak.
Kalau awak mengeluh, anak akan mengeluh. Awak whine, awak cry, awak menangis, awak hentak kaki, anak pun akan hentak kaki. Anak cermin kita. Kita kuatkan semangat, insya-Allah anak pun akan kuat. Tak mampu kalah. Kalau anak tengok kita gigit, ayah kerja overtime, ibu dan ayah macam Ira dan Alfa, tua-tua pun lagi nak belajar, nanti belajar lagi. Jadi ini berikan semangat kepada anak-anak. Jadi kita celebrate kecemerlangan ini dan menjadi satu tradisi. Jadi kalau orang kata akan membiak, nanti semua cakap, kalau Cik tu boleh buat, kita pun boleh buat. Jadi semangat macam ini yang pula ada. Pesanan yang untuk dah jadi ibu bapa pula, tanggungjawab menjaga anak ni adalah amanah yang paling berat. Yang pertama sekali, menamakan anak. Jadi kalau dah namakan anak yang nama cantik-cantik tu, janganlah panggil boy girl please. Tak maulah panggil boy girl. Kita semua tahu dia boy dengan girl. Setiap kali kita panggil nama anak, Nur Hidayah, Nuadila, apa-apa itu satu doa. Jadi kita panggil dia yang bijak. Kita panggil dia yang bijaksana, yang lurus, yang apa juga. Nama makna mewarnakan hidup anak tau. Jadi itu satu doa setiap kali kita panggil nama anak secara penuh. Tak payah nickname. Jadi bila pilih nama anak tu biar bertepatan, short and sassy tapi bermakna dan berkesan kepada kehidupan anak. Yang kedua adalah kasih sayang. Yang ketiga ialah memaafkan. Ini saling memaafkan antara ibu, bapa dan juga anak. Saya banyak kaunseling remaja. Remaja selalu komplain, saya nampak ramai juga remaja di sini. Remaja banyak komplain, ibu bapa tak faham. Saya nak seru remaja yang hadir hari ini, give your parents a chance. Okay? Ibu bapa pula jangan kurangkan bercakap, lebih banyak mendengar keluhan anak. Bila anak dah besar tu kurang bertanya tentang sekolah saja, tanya tentang pergaulan, tanya tentang kawan, tanya khabar, how are you, is school okay dan sebagainya. Kerana masalah pembesaran sebagai remaja banyak cabaran hari ini. Jadi pastikan awak ada di sisi anak. Jangan give up hope. Kau punya pasal lah, mak dah tak kuasa dan sebagainya. Kerana kalau kita give up dengan anak-anak akan give up tentang terhadap hidup dia. So don't give up. Tak ada istilah putus asa dalam keluarga ataupun dalam menuju kejayaan. Akhir sekali ini untuk pakcik-pakcik yang sudah dah masuk 30 tahun, 40 tahun berkahwin. Kerana tadi saya tanyakan sampai dah bertunang, ada yang kat tangan lagi kan. Tak tahulah kalau makcik-makcik nak kasih restu untuk dimadukan. Tetapi memang statistik pun menunjukkan dah penghujung zaman ataupun umur senja ni, tekanan terhadap perkahwinan pun tinggi. Ramai pasangan yang bercerai di umur yang matang, dah masuk 50-an, 60-an dan sebagainya. Cik, saya saya cuma nak ingatkan, kita sedang berubah. Andropause, menopause, apa-apa itu semua. Ini bukan awak dah tak sayangkan pasangan awak. Awak dua-dua dah berubah. Patutnya di masa ini kita bukan mengharapkan lagi cinta. Kita lebih menekankan kepada kasih sayang, balas ihsan. Dan sama-sama melalui hidup untuk mendekati Allah, bukan lagi tentang isu nafkah batin dan sebagainya. Ini sama-sama mendekati Allah, beribadah dan sebagainya. Jadi saya harap pesanan yang terakhir ialah perkahwinan adalah sesuatu yang amat sukar. Bila-bila masa saja saya harap ahli keluarga, kita banyak ahli keluarga, tapi sekarang ni saya perasan kita kurang menasihati. Kita kurang tegur. Kita takut nanti kalau tegur anak Cik Sofia tu ke apa, nanti dia kecil hati. Tapi ini ahli keluarga kita. Istilah keluarga dalam Islam lebih besar daripada istilah keluarga family, dari circular. Maknanya family is just your family, ibu bapa anak. Tapi mengikut hukum Islam keluarga tu besar, ipar-duai dan sebagainya. Jadi ini adalah ahli keluarga anda patut sayang. Kalau ada yang tak kena, ada yang menjerit mata dan sebagainya, tolong tegurkan. Pesanan terakhir kepada anak-anak, syurga di bawah telapak kaki ibu. Tapi ibu-ibu mesti ibu-ibu yang misali, bukan ibu-ibu sembarang. Kalau ibu kasih nasihat yang tak elok pun, ibu tidak berhak dengan kuasa seperti itu. Jadi anak-anak taat kepada ibu bapa, jangan menyakiti hati ibu bapa, jaga nama baik keluarga. Okey, fokus kepada pembelajaran dan jauhi daripada perkara yang akan mendekatkan anda dengan masalah sosial. Dan kalau perlukan bantuan,
saya ingin menganjurkan baik anak membesarkan anak-anak ataupun ibu bapa sendiri dapatkan bantuan. Jangan malu tak bertempat. Kita bila berjumpa kaunselor dan sebagainya bukan muka pekung di dada, tapi untuk mendapatkan bantuan. Kadang-kadang keluarga dengan keluarga pun susah nak berbincang kerana nanti dia berpihak pada dia dan sebagainya. Jadi kadang-kadang jumpa kaunselor tu lebih baik. Anda boleh merujuk kepada pusat khidmat keluarga dan sebagainya. Dan saya juga harap pertemuan ini bukan hanya sekadar acara tahunan, tapi akan diikuti dengan program-program susulan. Dan saya ingin menggalakkan anda hanya untuk bukan bersukaria saja, tapi berkomunikasi. Kerana saya rasa itu kurang dalam keluarga Melayu kita. Berkomunikasi itu maknanya ada satu mendengar. Bukan orang tua saja berbual, tapi kita perlu mendengar keluhan anak-anak juga supaya kita dapat eratkan hubungan kita. Kalau daripada kecil dah rapat, insya-Allah bila masuk dunia remaja, bila anak dah renggang sikit dah dekat dengan kawan, kita masih boleh merapati anak. Dan jangan lupa pasangan suami isteri, walaupun kita sibuk menjadi ibu dan ayah, anda mesti pastikan yang anda masih intim sebagai suami isteri. Ambil masa untuk keluar berdating ke dan sebagainya, kerana kalau suami dan isteri tidak rapat, tidak intim, keluarga pun boleh retak. Okey, anak-anak pun dah lari. Terima kasih banyak kerana mendengar. Mohon maaf kerana kekurangan dan selamat berjaya semua. Dan saya harap saya mendoakan kecemerlangan dan kejayaan untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Puan Muzayana yang sempat memberi kata setakat dua kata. Dan untuk menghargai ucapan beliau tadi, kita ingin memberi sedikit cenderati. Apa kata kita beri tepukan kepada adik Erdina, pemberi cenderati kepada Puan Muzayana. Terima kasih. Dan seterusnya adik Fika. Alah, bersusah kita. Terima kasih. Kau tengok, kita nak ambil gambar dengan aku dengan dia. Baik, sekali lagi kita beri tepukan pada Puan Muzayana. Terima kasih kerana sempat bersama kami di majlis yang cukup padat pada hari ini.